Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, 75.5 bilion ringgit untuk kebergantungan import makanan. Perdana Menteri pajak rumah selama 10 tahun. Zahid nasihat Sanusi bertaubat. Sah Ketua Menteri Pulau Pinang akan ditukar. Presiden QPEX Datuk Adnan Mat merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keprihatinan terhadap kebajikan golongan pesara kerajaan. Beliau berkata keputusan kerajaan untuk memberi bentuk bantuan khas yang dinamakan sebagai penghargaan khas kepada pesara adalah langkah tepat bagi membantu golongan pesara yang turut terkesan dengan kos hari hidup semasa. Katanya PKKP yang diumumkan kerajaan membawa maksud bahawa bayaran kenaikan tahunan pencen pesara sebanyak 2% yang dinikmati sebelum ini dikekalkan. Ini adalah wajar memandangkan pencen golongan pesara tidak tinggi. Kita berharap bayaran 2% itu terus dikekalkan sehingga pelarasan gaji dilakukan. Apabila pelarasan dibuat sekiranya kenaikan pencen pesara di bawah 2%, diharap kerajaan dapat mengekalkannya. Manakala jika melebihi 2%, kerajaan dapat mempertimbangkan kenaikan yang lebih tinggi. Adnan berkata langkah itu akan memanfaatkan kira-kira 720,000 pesara kerajaan. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan telah memutuskan supaya pencen dan pencen terbitan bagi bulan Julai 2023 hingga Disember 2023 dibayar menggunakan amount pencen asal. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata ini selaras dengan keputusan Mahkamah Persekutuan bahawa Seksyen 3 dan 7 Akta Penyelarasan Pencen Pindaan 2013 adalah tidak sah dan undang-undang sebelum pindaan adalah terpakai dengan sendirinya bagi tujuan penyelarasan pencen. Perdana Menteri berkata ini menyaksikan bayaran pencen bagi pegawai awam yang bersara sebelum 2013 dikembalikan kepada amount Disember 2012 manakala pegawai awam yang bersara mulai 2013 bayaran pencen dikembalikan kepada amount asal semasa bersara. Katanya perbezaan amount pencen semasa dengan amount pencen asal terus dibayar dalam bentuk bantuan khas yang dinamakan sebagai PKKP bagi menjadikan amount yang diterima oleh pesara sama seperti amount pencen semasa iaitu amount pencen pada Jun 2023. Pada 27 Jun lalu, Mahkamah Persekutuan memutuskan pindaan undang-undang pada 2013 yang memperkenan skim pencen baharu dan melaraskan bayaran pencen setiap tahun dengan kenaikan 2% sebagai kurang menguntungkan pesara dan tidak berperlembagaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kebergantungan negara kepada import barangan makanan terus meningkat saban tahun dengan menilainya mencecah 75.5 bilion ringgit tahun lalu. Import makanan mencatat nilai 63.6 bilion ringgit pada 2021, manakala setakat Januari hingga April tahun ini mencecah 25.4 bilion ringgit. Ahmad Zahid berkata selain tukaran ringgit, peningkatan itu juga didorong permintaan tinggi penggunaan bagi barangan makanan import. Katanya, tapi kita masih perlu import. Kalau tidak, kita akan hadapi masalah. Contohnya seperti bawang, bijirin jagung dan soya. Itu perkara yang belum kita dapat hasilkan di sini secara komersial. Untuk kurangkan nilai import itu, kita perlu hasilkan produk agrotempatan sendiri. Saya jangkakan keperluan untuk import itu dapat dikurangkan dalam tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun lagi. Terdahulu, beliau juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman antara Lembaga Kemajuan Johor Tenggara dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia di sini. MOU itu merangkumi kerjasama dalam melaksanakan aktiviti pemindahan teknologi, pengetahuan dan khidmat nasihat teknikal yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dijalankan oleh MARDI kepada ejen pengembangan dan usahawan wilayah Johor Tenggara. Kejora juga bercadang untuk membangunkan sebuah ladang tanaman kelapa secara komersial berserta kilang pemprosesan santan. Purata pengeluaran hasil buah kelapa itu dijangka kira-kira 600 metrik tan setahun dengan jumlah pendapatan kasar lebih kurang 483,000 setahun. Projek itu dijangka akan memberikan impak secara langsung kepada 110 orang penduduk wilayah Kejora. Sementara itu dalam ucapannya, Ahmad Zahid berkata usaha secara menyeluruh semua pihak perlu bagi membantu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan meningkatkan penghasilan makanan. Katanya usaha perlu dilakukan secara holistik. Kementerian Jabatan dan agensi kerajaan mesti bukan minda, tidak bertindak solo, sebaliknya bergerak sebagai entiti yang besar. Agensi Pembangunan Wilayah di bawah KKDW mempunyai kawasan tanah yang boleh digunakan bukan sahaja untuk penghasilan komoditi, tetapi juga mesti memaju bidang pertanian untuk membantu negara dan rakyat supaya tidak perlu lagi bergantung kepada import bahan makanan. Jika dapat selamatkan wang dengan penghasilan makanan tempatan, ia bukan hanya mengurangkan tukaran wang asing antara kita dan negara terbabit, malah ia juga dapat membantu ekonomi tempatan.
Kerana itu, kita mesti proaktif bukan sahaja dari segi penghasilan agro makanan, tapi juga industri haiwan ternakan dan aquaculture. Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan 297 projek pembangunan jalan raya dan bangunan dengan menggunakan kaedah Building Information Modelling dan industri building system di seluruh negara. Timbalan Menterinya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, projek-projek menggunakan BIM dan sistem binaan berindustri yang digunakan kementerian termasuk pembinaan jalan raya, jabatan dan bangunan. Katanya di pihak kementerian kami mendapati selama bahawa penggunaan BIM dan IBS telah meningkatkan kualiti pembinaan dan produktiviti. Suka untuk saya menyatakan bahawa Kementerian Kerja Raya melalui Pelan Strategik Jabatan Kerja Raya telah menetapkan sasaran untuk mencapai 50% penggunaan BIM dalam projek-projeknya pada tahun ini dan 80% penggunaan menjelang 2025. Katanya banyak projek berprofil tinggi yang menggunakan teknologi BIM dalam mereka bentuk melalui peringkat pembinaan termasuklah Lebuh Raya Pemborneo, Menara KL118, projek Tasik Aliran Masa, Lembah Kelang dan Turaza Exchange. Katanya bagi projek kerajaan, penerima awal termasuk Institut Kanser Negara dan Kompleks Pentadbiran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Putrajaya dan Politeknik Bagan Datuk di Perak serta 6 hospital kerajaan di Selangor, Terengganu, Johor, Perak, Kedah serta Pahang. Saya percaya bahawa penggunaan BIM yang lebih tinggi dapat dicapai melalui kerjasama strategik antara kementerian dan agensi yang berkaitan. Peguam SN Sangkaranai memberitahu kediaman yang dihuni Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kajang ketika ini dipajak selama 10 tahun. Menurut Peguam Anwar itu, Perdana Menteri menandatangani perjanjian pajakan selama 10 tahun untuk mendiami rumah terbabit. Katanya perjanjian tersebut ditandatangani pada 2020. Katanya, harta yang didiami sekarang adalah dalam pajakan. Ada perjanjian pajakan selama 10 tahun. Terdahulu, Sangkaranai menemani Setiausaha Peluti Anwar, Farhan Fauzi untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa berhubung dakwaan dibuat bekas anggota Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharil dan dua yang lain berhubung kediaman di Sungai Long itu. Media sebelum ini melaporkan Badrul Hisham merujuk rumah banglo yang didiami Anwar itu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan menggesa agensi terbabit menyiasatnya. Menurut Badrul Hisham, rumah terbabit sebenarnya dimiliki seorang tauke Cina yang penuh misteri. Dia juga mendakwa memiliki dokumen berkaitan yang ditandatangani oleh Setiausaha Sulit kepada Anwar. Sangkaranai berkata dia memiliki dokumen yang berkaitan bagi membuktikan kediaman tersebut dipajak. Maklumat tersebut katanya juga boleh ditemukan jika dicari di pejabat tanah. Katanya dakwaan itu bersifat sangat memfitnah kerana tidak ada kebenaran. Tambah peguam itu lagi, seorang Perdana Menteri berhak tinggal di mana sahaja yang dianggap sesuai selagi ia dirasakan selamat. Katanya dia Anwar mempunyai tempoh pajakan selama 10 tahun. Jadi mengapa dia perlu keluar? Mengapa dia perlu berpindah hanya kerana dia Perdana Menteri? Sementara itu, Farhan berkata dia telah membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya hari ini mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Turut dirujuk kepada pihak berkuasa, katanya ialah bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan dan penulis blog berhubung kenyataan mereka yang didakwa mencemarkan nama baik Anwar. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan agar Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno melakukan taubat nasuha dan tidak menjadikan semua perkara sebagai bahan kempen yang merosakkan diri sendiri. Beliau berkata politik bukan bahan lawak atau gurauan dan tidak perlu bagi beliau berbahas dengan individu tidak bijaksana dalam mentafsir fakta dan auta. Katanya politik ini bukan bahan lawak, bukan bahan untuk bergurau, fakta adalah fakta. Bagaimana Perikatan Nasional dititah menghadap yang di-Pertua Agong, begitu juga Pakatan Harapan dititah menghadap. Selepas itu, saya mewakili Barisan Nasional bersama dua rakan lain serta Gabungan Rakyat Sabah dan Gabungan Parti Sarawak. Kalau itu satu tuduhan oleh seorang yang mengetuai kerajaan negeri dan pegangannya adalah Islam, saya harap taubat nasuha diutamakan oleh beliau supaya tidak semua perkara dijadikan bahan kempen yang akhirnya merosakkan diri sendiri. Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN dalam ceramah di program Jelajah Selangor malam kemarin dikatakan mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya memandai-mandai dan menggunakan titah yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Dalam ceramah itu, Muhammad Sanusi dikatakan turut menghina Sultan Selangor atas pelantikan Menteri Besar Datuk Seri Amirul Syahri selain beberapa serangan peribadi terhadap menteri dalam kerajaan perpaduan. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, beliau tidak perlu menjawab perkara yang sudah menjadi fakta. Katanya ia akan menjadi satu isu bodoh jika saya berbahas pada orang yang tidak begitu bijaksana dalam mentafsirkan antara fakta dan auta. Mengenai dakwaan undi kepada Datuk Seri Najib Razak akan berpindah kepada PM, berikutan kekecewaan penyokong terhadap layanan kerajaan perpaduan kepada bekas Perdana Menteri itu, Ahmad Zahid berkata usaha parti tetap terus berjalan. Katanya ketika bertemu Najib sebelum ini, perkara itu dinyatakan kepada saya supaya kita jangan terjebak dengan permainan pihak luar. Usaha parti berjalan begitu juga proses keadilan tetap dilakukan.
kita perlu pisahkan antara soal keadilan dan usaha dan ini tidak perlu dijelaskan kepada umum. Sekurang-kurangnya 5 nama kini jadi sebutan sebagai calon Ketua Menteri Pulau Pinang jika gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berjaya mempertahankan negeri terbabit pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Mereka yang disebut-sebut ialah Ahli Parlimen Bukit Mentajam, Steven Sim Chee Kiong yang juga Timbalan Menteri Kewangan 2, Ahli Parlimen Damansara, Gobind Singh Deo, Exco Pulau Pinang, Jangdeep Singh Deo serta Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke Siu Fu. Nama penyandang jawatan itu, Chow Kun Yeow, juga tidak terkecuali daripada disebut-sebut mungkin kekal dengan jawatan itu. Malah sebelum ini, sayap muda PH dan BN secara terbuka menyuarakan sokongan supaya Kun Yeow dikekalkan. Nama bekas Ketua Menteri juga Ahli Parlimen Bagat, Lim Guan Eng, sudah terkeluar dari senarai terbabit kerana sebelum ini pernah menyandang jawatan terbabit selama 2 penggat. Gobind yang pernah menjadi pengerusi DAP sebelum ini adalah pemimpin kanan DAP, manakala Jangdeep pula berpengalaman dalam pentadbiran kerajaan negeri selepas diberi tanggungjawab sebagai Exco bagi portfolio perancangan bandar, desa dan perumahan. Penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berkata, nama Guan Eng diketepikan kerana Perlembagaan Negeri tidak membenarkan pelantikan semula selepas 2 penggal menyandang jawatan itu. Malah katanya calon yang memiliki kerusi parlimen perlu dielak daripada turut memegang jawatan Ketua Menteri kerana kekangan tanggungjawab melainkan Kun Yeow mahu diberikan satu lagi penggal kerana pengalaman dan kewibawaan. Katanya andai kata ada calon baru, elok calonnya adalah dalam kalangan Ahli Dewan Undangan Negeri juga. Beliau berkata ura-ura juga menyatakan Jangdeep yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Datuk Keramat akan diberi peluang mengisi jawatan utama kerajaan negeri itu jika benar PH mahu penyandang sedia ada diganti. Katanya jika benar, ia perlu disusun dari awal untuk kempen yang sepadu dari semua kem dalam parti. Bagaimanapun kata beliau, strategi menukar Ketua Menteri ini perlu dibuat dengan teliti kerana ia boleh menyebabkan penyokong Kun Yeow berada dalam dilema. Katanya, ini jika benar keputusan dibuat untuk menukar Ketua Menteri walaupun beliau Kun Yeow boleh diberikan jawatan di pusat kerana dia kini adalah Ahli Parlimen Batu Kawan dan jika wujud rombakan kabinet selepas PRM. Jika perlu ada pengganti, ia boleh diumumkan lebih awal untuk mengelak sabotaj dalaman dalam kempen PRN nanti. Sementara itu, seorang lagi penganalisis politik dari USM, Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid berkata DAP boleh mengambil keputusan luar jangka dengan menamakan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Bunga Zahirah K. Johari sebagai calon Ketua Menteri baru. Katanya Zahirah bukan lagi asing di Pulau Pinang dan pernah menjadi Ahli Parlimen Bukit Bendera sebelum menjadi adun sejak pilihan raya umum 2018 lalu. Katanya pemilihannya juga boleh menarik sentimen pengundi Melayu kerana beliau adalah kacukan Melayu dan Cina. Malah jika DAP memilihnya, ia satu rekod baru kepada Pulau Pinang dan DAP itu sendiri. Ia juga menyalahkan DAP sebagai parti yang mewakili pelbagai kaum. Saya jangka nama Zahirah antara yang sedang dipertimbang sebagai calon. Mungkin DAP ada perancangan ke arah itu sebab sebelum ini dia adalah Ahli Parlimen di Pulau Pinang. Namun sejak sepenggal lalu, dia diberi tugas khusus untuk berkhidmat di dalam negeri ini. Ia berbeza dengan Steven yang sedang berada di pusat. Calon muka baru bagi jawatan peneraju di Pulau Pinang itu timbul selepas ura-ura menyatakan Kun Yeow akan digantikan susulan kedudukannya sebagai Ahli Parlimen Batu Kawan. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.